Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Si Zihui dari kelas Pra tahun 1 semester 2 kelas 2 bersama-sama dengan rakan-rakan kumpulan saya, Kang Jahui dari kelas Pra tahun 1 semester 2 kelas 2 serta Akil Danish dari kelas Pra tahun 1 semester 2 kelas 3 ingin berkongsi maklumat yang tentang tajuk menilai tahap kehilangan pendengaran dan pertuturan murid kurang upaya pendengaran dan kurang upaya pertuturan dengan menggunakan instrumen pentafsiran yang sesuai. Sebelum kita mula menerangkan instrumen pentafsiran yang digunakan kepada kehilangan pendengaran dan pertuturan, mari kita fahami dahulu apa itu pentafsiran pendengaran. Pentafsiran pendengaran merujuk kepada proses mengukur, mentaksir, dan menilai kemampuan pendengaran seseorang. Ia melibatkan pelbagai kaedah dan alat untuk menilai tahap pendengaran, sama ada dari segi kepekaan kepada bunyi, kemahiran pemprosesan maklumat auditif, atau keupayaan untuk memahami dan memberi maklum balas terhadap bunyi dan ucapan. Pentafsiran ini dilakukan melalui ujian audiometri dan ujian ini terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu audiometri nada tulen (PTA), audiometri pertuturan (timpanometri), pelepasan autokostik (OTA), dan tindak balas batang otak auditory (ABR). Dan objektifnya adalah untuk menentukan tahap fungsi pendengaran seseorang, mengenal pasti masalah pendengaran atau kecacatan pendengaran, dan merancang intervensi atau sokongan yang sesuai. Dan pentafsiran pendengaran penting kerana ia dapat membantu individu yang menghadapi cabaran pendengaran untuk mencapai potensi pendengaran mereka dan menguruskan sebarang isu pendengaran yang mungkin timbul. Dan apakah itu audiometri nada tulen? Audiometri nada tulen (PTA) sering dirujuk sebagai peperiksaan nada tulen. Ia adalah salah satu jenis peperiksaan audiometri yang paling biasa dilakukan. Ia bertujuan untuk menilai keupayaan seseorang untuk mendengar pelbagai frekuensi bunyi atau bunyi tulen. Dan cara untuk beroperasinya adalah individu yang sedang diuji duduk di dalam bilik atau ruang yang kedap bunyi. Dan mereka akan memakai fon kepala atau memasukkan fon telinga ke dalam telinga mereka. Dan satu rangkaian nada tulen yang merupakan bunyi pada frekuensi tunggal dipersembahkan pada tahap kekuatan bunyi yang berbeza-beza diukur dalam desibel atau dB. Selain itu, peserta ujian memberikan respon apabila mereka mendengar nada tersebut, biasanya dengan menekan butang atau mengangkat tangan mereka. Dan ujian kedua adalah audiometri pertuturan. Audiometri pertuturan sering menilai keupayaan individu untuk memahami dan mengulang perkataan atau ayat yang dituturkan pada volume yang berbeza. Ia melengkapkan audiometri nada tulen dan memberikan maklumat berharga tentang keupayaan seseorang untuk mendengar dan memahami pertuturan. Dan cara untuk beroperasinya adalah individu mendengar satu siri rangsangan pertuturan yang dirakam atau secara langsung melalui fon kepala. Dan pakar audiologi melaraskan kelantangan pertuturan dalam desibel. Dan individu tersebut akan mengulangi perkataan atau ayat yang mereka dengar. Dan ujian ketiga adalah timpanometri. Timpanometri adalah salah satu ujian yang menilai pergerakan gendang telinga, iaitu membran timpanik dan fungsi telinga tengah. Ia sangat berguna untuk mengenal pasti masalah seperti disfungsi tiop eustachian, jangkitan telinga tengah atau sumbatan dalam saluran telinga. Dan cara untuk melaksanakannya adalah menggunakan sebatang prop lembut diletakkan di pintu masuk saluran telinga, dan prop ini akan mengubah tekanan udara dalam saluran telinga sambil mengukur respon gendang telinga. Dan keputusan akan dipaparkan dalam bentuk graf yang dipanggil timpanogram. Dan ujian keempat adalah pelepasan autokostik (OTA). Pelepasan autokostik adalah suatu bunyi yang dihasilkan oleh telinga dalam koklea sebagai tindak balas kepada rangsangan akustik.
Ia sering digunakan untuk menilai kesihatan koklea dan sangat berkesan untuk pengesanan awal kehilangan pendengaran pada bayi dan kanak-kanak. Dan cara untuk melaksanakannya adalah gunakan sebatang prop kecil dengan mikrofon dan pembesar suara diletakkan di saluran telinga. Dan bunyi-bunyi akan dipersembahkan dan prop akan mengukur hasil yang dihasilkan oleh koklea sebagai respon terhadap bunyi tersebut. Dan ujian kelima adalah tindak balas batang otak pendengaran, iaitu ABR. Tindak balas batang otak pendengaran adalah ujian elektrofisiologi yang mengukur aktiviti elektrik saraf pendengaran dan batang otak sebagai respon terhadap bunyi. Dan ia sering digunakan untuk menilai pendengaran pada bayi, kanak-kanak, dan individu yang mungkin tidak dapat memberikan respon perilaku. Dan cara untuk beroperasinya adalah elektrod diletakkan pada kulit kepala dan leher telinga untuk mengukur tindak balas elektrik terhadap rangsangan bunyi. Dan bunyi akan dihantar melalui fung kepala. Dan ini adalah sumber rujukan kepada pengenalan pendasaran pendengaran dan 5 jenis ujian audiometri. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudari Sizi Hui. Seterusnya saya akan menyambungkan pembentangan ini. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Akil Danish bin Muhammad Kamri Syam dari kelas 3 dan saya akan menyambung persembahan ini. Okey. Selepas ujian pentaksiran pendengaran, keputusan akan dipaparkan dalam bentuk graf auditori. Jadi saya akan menerangkan apakah itu penilaian audiogram. Okey, apakah audiogram? Audiogram merupakan graf daripada hasil pemeriksaan menggunakan audiometer. Okey, dalam audiogram ni ada dua jenis ujian yang dilaksanakan. Yang pertama, ujian kondaksi tulang dan yang kedua, ujian kondaksi udara. Walau bagaimanapun, ujian ini dilakukan berdasarkan keperluan tersendiri. Okey, dekat sini saya dah ambil satu contoh penilaian audiogram. Kalau ikut dekat graf yang saya bagi ni, dia ada dua penilaian dekat sini dalam dua graf yang berbeza. Satu untuk telinga kanan dan satu untuk telinga kiri. Berdasarkan graf, dalam graf ni, untuk telinga kanan diwarna merah dan untuk telinga kiri diwarna biru. Okey, seterusnya berdasarkan audiogram yang saya uji, iaitu dua ujian yang telah dilakukan, iaitu ujian kondaksi udara dan ujian kondaksi tulang. Okey, kalau kita tengok dalam graf tadi, kondaksi udara tu garis straight je. Tapi kalau untuk kondaksi tulang, dia garis putus-putus. Lepas tu kondaksi udara ni juga dikenali sebagai AC, iaitu bahasa Inggeris dia air conduction, dan kondaksi tulang dalam bahasa Inggeris dia bone conduction. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok graf untuk telinga kanan saja. Okey, berdasarkan dalam graf ni, kita boleh kelaskan jenis masalah yang dihadapi oleh telinga kanan dia ialah sensory neural. Sebab apa sensory neural? Sebab tiada airborne gap. Apa maksud airborne gap tu? Airborne gap tu merupakan jarak antara AC dengan BC, iaitu jarak antara kondaksi udara dan kondaksi tulang. Maksudnya jika jarak tu tidak melebihi 10 desibel, maksudnya tiada airborne gap dalam graf tu. Maksudnya masalah dia ialah sensory neural. Okey, lepas tu yang kedua dia cakap AC dan BC berada dalam keadaan tidak normal. Sebab apa berada dalam keadaan tidak normal? Sebab dia punya tahap pendengaran tu melebihi 7 desibel. Sebab 7 desibel tu dikira pendengaran yang sangat teruk. Lepas tu kalau normal ni dia punya pendengaran tu bawah daripada 20 desibel. Maksudnya 20, 19, 18 dan seterusnya. Okay, sekarang ni saya nak cerita pasal masalah sensory neural. Masalah sensory neural ni berkaitan dengan bahagian dalam telinga. Contohnya dekat saluran separuh bulatan, dekat bahagian koklea, dekat bahagian saraf pendengaran dan yang last sekali dekat bahagian subeustachian.
Okey. Seterusnya kita tengok bahagian telinga kiri pula. Okey, telinga kiri tadi warna biru kan. Okey, lepas tu garis putus-putus ni menunjukkan BC dan garis yang bersambung ni menunjukkan AC. Maksudnya kita boleh tengok dekat graf ni jarak antara AC dengan BC tu banyak. Maksudnya ada airborne gap dekat situ. Sebab dia melebihi 10 desibel jarak dia. Kalau macam yang telinga kanan tadi, jarak dia tidak melebihi 10 desibel. Maksudnya dia masalah dia sensory neural. Tapi ni dia melebihi 10 desibel. Maksudnya dia ada airborne gap. Maksudnya dia punya masalah pun berbeza. Jadi masalah dekat sini ialah masalah campuran. Okey, seterusnya dia cakap dekat sini AC dan BC berada dalam keadaan tidak normal. Seterusnya tahap pendengaran sederhana. Sebab apa sederhana? Sebab dia tidak melebihi 70 desibel. Kalau kita tengok kat sini dia punya tahap pendengaran tu dalam 68-67 desibel. Maksudnya tidak melebihi 70. Sekiranya melebihi 70 dia akan jadi tahap pendengaran tu ialah tahap pendengaran yang teruk. Okey. Seterusnya saya akan cerita pula tentang apakah itu masalah campuran. Okey. Masalah campuran ni merupakan masalah gabungan sensory neural dan konduktif. Yang mana masalah ini melibatkan bahagian telinga tengah dan luar, iaitu konduktif luar konduktif dan bahagian telinga dalam sensory neural. Okey, seterusnya saya akan bagi tahu apakah implikasi kepada kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran tadi. Okey, yang pertama masalah dia sukar berkomunikasi. Kerana apa? Kerana pendengaran kurang jelas dan apa yang disampaikan tidak dapat difahami dengan betul. Maksudnya apa yang orang sampaikan dekat dia mungkin disalah tafsir kerana apa yang dia dengar tidak sama apa yang orang tu menyampaikan sebenarnya sebab pendengaran dia tidak berapa jelas. Okey, seterusnya orang yang ingin bercakap dengannya perlu menggunakan suara yang kuat agar mereka dapat dengar dengan jelas. Okey, yang terakhir sekali mereka mempunyai kesukaran untuk fokus dalam kelas sebab pendengaran mereka kurang jelas. Jadi guru perlu untuk menggunakan suara yang lebih kuat agar mereka boleh mendengarinya. Okey, yang terakhir sekali kesimpulan daripada semua benda ni. Okey, kesimpulannya tahap pendengaran telinga kanan lebih teruk berbanding telinga kiri. Kenapa kanan lebih teruk? Okey, yang pertama, telinga kanan mungkin mengalami masalah sensory neural yang lebih teruk jika mahu dibandingkan dengan telinga kiri, walaupun telinga kiri mengalami masalah campuran. Contohnya, telinga kiri ada masalah tahi telinga tersumbat dan masalah sensory neural yang tidak teruk. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Kang Ji Hui. Selepas perbincangan tentang pentaseran pendengaran, mari kita kenal apakah pentaseran pertuturan. Pentaseran pertuturan merujuk kepada proses mengukur dan menilai kemahiran pertuturan seseorang. Pentaseran pertuturan boleh dilakukan melalui pelbagai kaedah, termasuk ujian lisan, perbualan, presentasi atau situasi komunikasi berstruktur. Ia melibatkan penilaian terhadap aspek-aspek seperti sebutan, intonasi, tekanan, kelancaran, tata bahasa dan sebagainya. Dan objektifnya adalah untuk menilai tahap kemahiran pertuturan seseorang, mengenal pasti keperluan atau perkembangan yang diperlukan dan merancang intervensi atau latihan untuk meningkatkan kemahiran pertuturan tersebut. Dan pentaseran pertuturan penting kerana ia dapat membantu dalam menilai kebolehan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif, menyampaikan maklumat dengan jelas serta berinteraksi dalam pelbagai konteks sosial. Ini adalah penting dalam bidang pendidikan, terapi pertuturan dan dalam menyokong perkembangan komunikasi individu. Dan ini adalah sumber rujukan kepada pengenalan pentaseran pertuturan. Selamat sejahtera, nama saya Kang Jahui dari kelas 2. Hari ini saya akan mempersembahkan menganalisis dan menilai sampel pertuturan. Saya telah mendapati video daripada TikTok yang menyatakan seseorang perempuan Naswa merupakan seorang yang mempunyai masalah pendengaran
Dalam video itu, dia akan mengajar bahasa isyarat sambil bercakap. Sekarang saya akan menganalisis daripada aspek pertama, yaitu sebutan. Sebutan merupakan cara melafazkan atau menyebut sesuatu perkataan. Dalam video itu, dia tidak dapat menyebut sesuatu perkataan dengan jelas dan bacaannya tersangkut-sangkut. Dia juga tidak dapat membaca perkataan dengan sempurna. Sebagai contohnya, dia tidak dapat membunyikan perkataan seperti yang diejakan. Contohnya, perkataan saya akan menjadi cahya, kawin akan menjadi gawa. Dia juga akan meninggalkan suku kata, sebagai contohnya, perkataan dengan akan menjadi nan. Di itu sudah hilang. Hal ini akan menyebabkan pendengar itu tidak dapat memahami maksud yang disebutkan oleh dia. Dan seterusnya, aspek intonasi. Intonasi bermaksud turun naik atau tinggi rendah nada suara semasa bercakap. Dalam video itu, dia mempunyai intonasi tinggi dan rendah. Dia juga dapat menyampaikan emosi dan makna dengan intonasi yang betul. Sebagai contohnya, semasa mengajar bahasa isyarat sambil bercakap, saya nak kahwin dengan awak, menunjukkan intonasi rendah yang kerana ingin menyampaikan perasaan serius. Dan seterusnya pada akhir video, dia cakap, no, jangan kahwin dengan saya, okay? Dia menunjukkan intonasi tinggi kerana ingin menyampaikan perasaan keguguran saja. Dan seterusnya aspek tekanan. Tekanan bermaksud cara menyebut perkataan, frasa atau ayat dengan meletakkan tekanan pada bahagian tertentu dalam ayat. Dalam video itu, dia dapat menyebut sesuatu perkataan atau ayat dengan tekanan yang betul tetapi tidak begitu jelas. Sebagai contohnya, ayat saya nak kahwin dengan awak. Tekanannya terletak pada perkataan nak yang menunjukkan kepentingan nak dalam ayat itu. Dan seterusnya, perkataan dengan. Tekanannya di belakang NUAN saja. Walau bagaimanapun, dia tidak dapat menyebut dengan jelas di I, seperti yang saya dikatakan. Sebelum itu, seterusnya, perkataan awak, tekanannya di wa. Hal ini akan menyebabkan, jika tekanannya tidak dapat disebut dengan betul, dia akan menyebabkan pendengar tidak dapat mencari kepentingan dalam suatu percakapan. Nah, seterusnya, aspek jeda. Jeda bermaksud unsur hentian dalam percakapan sebagai tanda memisahkan unsur linguistik seperti perkataan, ayat atau rangkai kata. Dalam video itu, dia dapat memisahkan perkataan dan ayat semasa bercakap. Dan dia juga dapat membina struktur sesuatu perbualan. Selain itu, dia juga dapat memisahkan perkataan dengan jelas. Sebagai contohnya, semasa mengajar, saya nak kahwin, dia boleh memisahkan perkataan nak dan perkataan kahwin, dan pendengar dapat mendengar dengan jelas. Selain itu, ayat no, jangan kahwin dengan saya, dia tidak dapat membuat perhentian dengan pada bahagian depan no. Dia menunjukkan ada suatu kesinambungan no yang menyebabkan tidak jelas semasa mendengar. Dan seterusnya, aspek kelancaran. Kelancaran bermaksud bertutur atau bercakap dengan baik dan kemas. Dalam video itu, dia tidak dapat bercakap dengan fasih dan terdapat banyak kesukaran dan tidak lancar semasa bercakap. Selain itu, dia dapat menyampaikan pemikiran, tetapi sebutannya tidak jelas. Selain itu, dia dapat memilih perkataan yang tepat dan relevan untuk menyampaikan mesej. Dia juga akan mempunyai kesinambungan dalam perbualan. Dia tidak akan melompat dari satu topik ke topik yang lain tanpa alasan yang jelas. Sebagai contohnya, selepas bercakap, saya nak kahwin dengan awak, dia dapat membuat kesinambungan kepada no, jangan kahwin dengan saya. Dan seterusnya, aspek kefasihan. Kefasihan bermaksud bercakap dalam bentuk yang kemas, teratur dan licin yang dapat membunyikan kata atau menyebut perkataan secara tepat dan jelas. Dalam video itu, dia tidak dapat membunyikan kata atau menyebut perkataan dengan jelas. Seperti intonasi, nada, sebutan yang seperti saya tadi cakap. Dan sebagai contohnya, ayat saya nak kahwin dengan awak. Perkataan nak, awak dapat menyebut dengan betul. Tetapi saya kahwin
Dengan perkataan saya, perkataan kahwin, perkataan dengan, dia tidak dapat menyebut dengan betul. Seperti yang saya katakan, saya akan menjadi caya, kahwin akan menjadi gawin. Dan seterusnya, aspek tata bahasa. Tata bahasa bermaksud peraturan yang membina bentuk-bentuk bahasa seperti perkataan, frasa, dan struktur ayat yang betul bagi sesuatu bahasa tertentu. Dalam video itu, dia dapat menggunakan tata bahasa dengan betul dalam percakapan. Sebagai contohnya, dia dapat menggunakan kata sedi nama, iaitu perkataan dengan, tetapi sebutannya tidak jelas. Dia juga dapat menggunakan pola ayat dengan betul. Contohnya, ayat saya nak kahwin dengan kamu merupakan ayat frasa nama tambah frasa kerja. Hal ini membolehkan pendengar dapat mengetahui apa yang dicakapkan oleh dia. Dan seterusnya, aspek nada. Nada bermaksud ciri-ciri suara dan intonasi yang digunakan oleh seseorang semasa bercakap, keadaan bunyi menaik atau menurun sewaktu sesuatu percakapan atau suku kata itu diucapkan. Dalam video itu, dia tidak dapat mengawal nada tinggi atau rendah. Sebagai contohnya, perkataan kawin disebut dengan nada yang sama, kawin. Dia tidak mempunyai nada yang tinggi atau rendah. Hal ini akan menyebabkan perasaan dia tidak dapat disampaikan dengan betul. Seterusnya, aspek mora. Mora bermaksud unit ukuran dalam fonologi yang digunakan untuk mengira panjang atau jeda dalam suku kata. Dalam konteks bahasa, mora digunakan untuk mengukur bilangan vokal, diftong, atau konsonan yang mempunyai nilai massa atau menyumbang kepada panjang massa sesuatu suku kata. Dalam video itu, perkataan saya telah menjadi ya. Sebagai contohnya, perkataan saya akan menjadi dua mora. SA mempunyai dua mora, SA, YA. SA satu mora, YA satu mora. Manakala perkataan ya yang disebut itu mempunyai tiga mora, CA, A, YA. Dalam percakapan itu, mora telah dipanjangkan. Hal ini akan menyebabkan sebutan perkataan tidak jelas dan menyebabkan perselisihan faham kerana pendengar tidak dapat memahami perkataan yang dicakapkan. Dan akhirnya, aspek laras bahasa. Laras bahasa bermaksud gaya dan penggunaan sesuatu bahasa. Laras bahasa dapat menggunakan bahasa dalam pelbagai konteks, suasana atau situasi yang sesuai. Dalam video tersebut, dia menggunakan laras bahasa biasa tidak formal. Laras bahasa tidak formal itu bermaksud dia menggunakan ciri-ciri bahasa basahan. Bahasa basahan itu seperti yang dicakapkan dalam video saya nak kahwin dengan awak. Dia merupakan suatu ayat basahan kerana nak itu merupakan perkataan yang tidak begitu formal. Dan seterusnya, nunu kahwin dengan saya merupakan bahasa campuran, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Nunu itu bahasa Inggeris dan kahwin dengan saya itu bahasa Melayu. Dia dalam video itu, dia tidak akan menimbulkan perselisihan faham semasa perbualan jika menggunakan laras bahasa dengan betul. Dan kesimpulannya, dia yang sentiasa merakamkan video dan postkan ke TikTok akan membantu dia menguasai kemahiran pengeluaran suara dan bunyi, kefasihan dan kelancaran serta kejelasan semasa bercakap. Dia juga akan membantu dia berkomunikasi secara efektif dan dapat menyampaikan maklumat dengan lebih jelas. Dia juga dapat mempunyai keyakinan diri untuk bercakap. Oleh itu, sebagai seorang guru, hendaklah mempunyai tanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami masalah pertuturan. Guru boleh melaksanakan berbagai aktiviti pentafsiran pertuturan bagi mereka. Contoh aktiviti pentafsiran pertuturan ialah soal jawab, bacaan dengan kuat kepada murid, dan perbincangan antara murid dengan guru atau murid dengan rakannya. Dan seterusnya, aktiviti seperti mendengar dan memberi respon juga dapat dijalankan di sekolah. Dalam pentafsiran pertuturan, contoh instrumen yang guru boleh gunakan ialah senarai semak, rekod anekdot, iaitu merupakan catatan murid, dan rekod berterusan. Rekod-rekod ini dapat membantu guru untuk
menganalisis atau mengukur kemahiran pertuturan seseorang murid. Selain itu juga dapat membuat penilaian terhadap aspek-aspek seperti sebutan, intonasi, tekanan, kelancaran dan tata bahasa seseorang murid. Dia juga dapat mengenal pasti keperluan atau perkembangan yang diperlukan oleh mereka. Dia dan seterusnya dia dapat merancangkan intervensi atau latihan untuk meningkatkan kemahiran pertuturan bagi seseorang murid. Ini merupakan rujukan saya. Terima kasih.